Berbulan liputan, berbagai perbincangan, bermacam jenis analisis sudah dilakukan. Tetapi kemuncak semuanya adalah hari ini. 9 bulan selepas rakyat Malaysia memilih, hari ini kita kembali ke pentas pilihan raya. 12 Ogos 2023, 6 negeri menjadi medan pertarungan. Barangkali negeri yang paling rancak dibincang adalah Selangor. Dengan 51 daripada 56 kerusi pada PRU 14, Selangor dianggap negeri kubu kuat Pakatan Harapan sejak 2008 lagi. Tetapi landscape dulu dan sekarang berbeza. Kerjasama luar jangka Pakatan Harapan Barisan Nasional sebagai contoh. Apa kesannya kepada sentimen akar umbi mereka di negeri ini? Adakah ia mungkin merisikokan status Selangor sebagai negeri deposit tetap untuk Pakatan Harapan? Bagaimana dengan jirannya di selatan? Negeri Sembilan adalah negeri yang didominasi oleh BN dan PH sejak sekurang-kurangnya 2004 lagi. Dahulunya seteru, ini pilihan raya pertama yang percaturannya berlainan. Pada PRN kali ini, Negeri Sembilan jadi negeri pertama di mana konsep perkongsian undi atau vote transferability antara BN dan PH dapat diuji dalam dunia sebenar. Lain pula di Kelantan, di mana persoalannya adalah adakah prestasi pentadbiran kerajaan negeri sejak 5 tahun lepas cukup untuk mengekalkan kesetiaan penyokong dan tampuk kekuasaan negeri? Dan biarpun berjiran dan serupa dari banyak segi, sejarah membuktikan Terengganu adalah swing state. Adakah PAS akan mengekalkan dominasi yang dilihat pada PRU 15 atau adakah status swing state Terengganu mungkin mencatatkan beberapa kejutan? Dari pantai timur ke utara, Kedah unik dalam pelbagai perkara. Kalau bercakap mengenai drama, negeri jelapang padi ini tidak kurang bisanya. Negeri yang dimenangi PH pada PRU 14 ini kini di bawah naungan Perikatan Nasional. Di bawah seorang menteri besar yang lain daripada lain. Adakah pengaruh Sanusi cukup untuk memastikan kemenangan selesa dalam PRN kali ini? Atau adakah ia tidak semudah itu? Dan bagaimana pula dengan Pulau Pinang? Bercakap mengenai soal dominasi, adakah ini negeri yang paling selesa buat Pakatan Harapan? Atau adakah beberapa kejutan juga akan berlaku? Semuanya akan kami bawakan kepada anda dari saat pengundian dibuka hinggalah kerajaan negeri tertubuh. Ini 6 negeri memilih. Ogos 2023, 6 negeri memilih. Kira-kira 2 jam lagi untuk pengundian ditutup di kesemua 6 negeri. Kami sudah tentu di Astro Awani. Saluran pilihan raya anda akan bawakan kepada anda yang terkini dari semua wartawan kami di lapangan. Kita kembali ke set Maya Astro Awani. 6 ekor haiwan di belakang saya melambangkan 6 negeri yang kita akan perhatikan rapat pada hari ini. Lantai ini yang menjadi papan catur, menjadi simbol kepada strategi dan percaturan setiap pihak yang terlibat, setiap parti politik, setiap calon untuk memastikan mereka mengatur langkah kemenangan yang kemenangannya bermakna menambat hati dan juga minda rakyat untuk merajui ke-6 kerajaan negeri ini. Semua kami akan bawakan kepada anda bersama dengan wartawan kami dari lapangan dan seperti biasa kami sulamkan dengan data. Apa yang kita perhatikan hari ini, selain perkembangan dari lapangan, kita akan juga melihat kerusi-kerusi yang dijangka menjadi kerusi panas atau kerusi tumpuan. Jika kita sebut kerusi panas atau tumpuan, definisinya agak luas dan juga pelbagai. Tapi kalau kita lihat data di sini yang saya mau kongsikan di set virtual kami, kalau kita taklifkan kerusi panas itu sebagai kerusi yang majoritinya tipis, kali terakhir ia dipertandingkan, inilah dia ke-6 negeri. Kita mulakan dengan di Kedah. Ini adalah kerusi yang dimenangi
pada PRU 14 yang lalu dengan majoriti kurang 1,000. Ada 8 kerusi di Kedah dari Air Hitam sehinggalah ke Bandar Baru. Hampir sama perkongsiannya antara PAS dan juga Barisan Nasional. Sungai Tiang, Gua Cempedak, Bayu, Merbau Pulas, kesemua kerusi ini mungkin akan menjadi kerusi ayunan atau swing seats yang mungkin akan menentukan hala tuju PRN di Kedah secara keseluruhannya. Di Kedah ada 8, di Pulau Pinang jirannya ada kurang sedikit. Ada 5 kerusi di Pulau Pinang yang menyaksikan majoriti kurang 1,000. Kali terakhir ia dipertandingkan pada PRU 14. Antaranya Bertam 217 yang bakal menyaksikan adun sebelum ini Khalid Mektab mencuba nasib sekali lagi selepas disingkirkan sebagai adun awal tahun ini. Menang dengan tiket Pakatan Harapan pada PRU 14, kemudian tukar kesetiaannya kepada Perikatan Nasional. Cuba nasib sekali lagi melawan heavyweight Datuk Seri Rizal American 9 American di marginal seat. Agak menarik untuk kita lihat di Bertam ini. Di Pinang Tunggal juga tidak jauh bezanya. 127 sahaja yang membezakan. Dan ini adalah bendera yang mereka pakai sewaktu PRU 14. Seperti mungkin anda ingat, semua calon Pakatan Harapan menggunakan bendera PKR. Sungai Aceh dengan 416, Teluk Bahang juga, dan satu-satunya kerusi yang dimenangi oleh BN dengan majoriti kurang 1,000 di Pulau Pinang, Permatang Berangan 646. Ini juga cukup untuk menjadi perbezaan siapa yang akan memenangi negeri yang dikatakan kubu kuat PH ini. Kemudian kita ke Selangor, negeri yang dikatakan mungkin paling banyak drama dalam PRN kali ini, tetapi hanya ada 3 saja kerusi marginal di Selangor kalau kita lihat pada 2018. Sabak 130, Selat Kelang 500 dimenangi oleh Pakatan Harapan. Hulu Bernam hanya dimenangi dengan 20 undi sahaja oleh Barisan Nasional. Kita bercakap dengan drama yang mungkin kita akan saksikan di Selangor, khasnya di kawasan-kawasan pedalaman di utara. Seperti Hulu Bernam, seperti kawasan-kawasan lain, adakah kita akan lihat mungkin ada gelombang Perikatan Nasional yang akan menggoyahkan sedikit, mungkin juga menumbangkan negeri ini dari Pakatan Harapan. Kita tunggu dan lihat, semua kita akan bawakan pada hari ini. Dari situ, kita pergi ke selatan pula. Negeri Sembilan yang dianggap antara negeri yang mungkin paling aman dari segi PRN ini, tetapi jumlah kerusi swing seatnya adalah yang paling banyak. 10 kerusi. Dari Pertang sehinggalah ke Linggi, sehinggalah ke Gemencih dan juga Juasih. Kebanyakan kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional pada PRU 14 yang lalu. 3 kerusi yang bawah 1,000 dimenangi oleh Pakatan Harapan, termasuk Kelawang, Lenggeng dan juga Labu. Jadi kita mungkin mengandaikan bahawa keputusan di Negeri Sembilan ini lebih mudah untuk dijangka, tapi mungkin tidak semudah itu. Kerana banyak kerusinya, majoritinya sangat tipis dan kesemuanya dipegang oleh gabungan yang pada PRN kali ini merupakan sahabat dan bersama tidak bertindih di kerusi-kerusi ini maupun di semua kerusi yang lain. Negeri Sembilan mungkin terlampau awal untuk kita buat andaian, juga kita akan perhati rapat. Akhir sekali, kita pergi ke pantai timur, Kelantan dan juga Terengganu. Ini kita mulakan dengan Kelantan, kerusi-kerusi yang menangi dengan majoriti kurang 1,000 pada PRU 14. Wakaf baru antaranya Dabung, Semerak, Kemahang, Melur, Air Lanas dan juga Kuala Balah. Mungkin juga kita mengandaikan bahawa Kelantan dan Terengganu juga agak predictable, tetapi kita tidak tahu kerana ada banyak juga kerusi yang merupakan swing seat atau kerusi majoriti tipis. Hanya kedua di belakang Negeri Sembilan. Kelantan mempunyai 9 kerusi yang dimenangi dengan bawah 1,000. Kemudian akhir sekali kita pergi ke Terengganu, tidak kurang juga, hanya kurang sedikit, 8 kerusi yang dimenangi dengan majoriti kurang 1,000 dari Kuala Besut sehinggalah ke Jabi sehinggalah Ajil. Barangkali menjadi kerusi yang paling sedikit majoritinya. 4 undi sahaja membezakan Ajil ini pada PRU 14 yang lalu. Jabi hanya 55. Semuanya sama ada PAS maupun Barisan Nasional. Jadi 8 kerusi di Terengganu, mungkin juga seperti mana di negeri lain yang membezakan siapa yang akan dapat menang di negeri itu. Ini kerusi-kerusi antara yang kami akan lihat dari segi datanya, dari segi perbezaan undi, majoriti yang tipis di samping faktor-faktor lain seperti faktor calon di situ, sentimen di lapangan bersama dengan wartawan kami dan macam-macam lagi. Tapi untuk saat ini, apa yang kita lihat adalah peratusan mengundi agak kurang memberangsangkan, dan ini kita fahamkan setakat jam 2 petang sebentar tadi, hanya 56% di Kedah yang turun mengundi dan yang paling rendah di Negeri Sembilan, 49%. Yang lain-lain anda boleh lihat di situ, Selangor hanya 51%, Kelantan juga tidak sampai 50%, hanya 45%, Terengganu Pulau Pinang juga berada pada 50 lebih peratus. Yang dikatakan bahawa mungkin jika peratusan pengundi turun ini yang tinggi mungkin akan memanfaatkan sesetengah pihak, tapi setakat ini kita lihat
Pesta demokrasi ini tidak begitu meriah seperti sebelum-sebelum ini, mungkin atas faktor political fatigue dan sebagainya. Tapi kita harap angka kemaskinan yang akan SPR keluarkan dalam jam-jam akan datang akan jauh lebih memberangsangkan. Tapi ini satu perkara yang wajar untuk kita bincangkan. Voter fatigue mungkin, kelesuan politik. Itu dan banyak lagi, saya mau terus ke studio dahulu sebelum mereka kembali ke saya dari semasa ke semasa untuk berkongsikan data dan juga keputusan rasmi dan tidak rasmi yang kita akan dapat dalam masa terdekat. Jadi kita ke studio utama dahulu bersama dengan Haris Ashraf Hasnan dan juga Nazri Kaha. Kita fahamkan. Silakan Ashraf dan Nazri. Baik, terima kasih Lokman. Data dan juga perkongsian perbandingan yang cukup menarik sekali. Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan bersama dengan Haji Nazri akan menemani anda perbincangan kami sehingga jam 6 petang. Tetapi di Astro Awani kita akan meneruskan perbincangan ini sehingga lewat malam bersama dengan pakar-pakar kita untuk menganalisis bukan sahaja dari segi menjelang menutupnya peti-peti undi, saluran-saluran, tetapi juga penting untuk kita telitikan kerusi mana yang hangat pada ketika ini. Dan mungkin juga hangat di lapangan terbang kerana ada cerita berkenaan dengan kapal terbang yang delay, Haji. Itu banyak cerita sebenarnya yang kita nak bawa. Macam-macam cerita pada hari pengundian ini. Terima kasih kerana sudi terus bersama dengan kami sejak awal pagi tadi. Rakan-rakan kami telah membawakan perkembangan terkini dari pelbagai lokasi di 6 negeri yang berlangsungnya pilihan raya hari ini, Haji. Jadi tanpa berlengah masa, Haris, kita perlu memperkenalkan 3 ahli panel sudah pun bersedia. Pastinya mereka ini laris sepanjang hari ini. Bertukar-tukar studio. Jadi tak apa, kita raikan, Haris, silakan. Betul. Okey, saya nak mempersilakan di sebelah kanan saya Profesor Dr. Kartini Abu Talib yang merupakan Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik KITA UKM, dan di tengahnya Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, dan di hujung sekali Saudara Amin Mubarak, Pengurus Advokasi Architects of Diversity Malaysia. Dan saya nak ucap tahniah dulu pada Prof. Siva. Betul. Baru saja dianugerahkan title Datuk yang di Pertuan Agong sempena Hari Keputeraan Sultan Pahang. Ya, dan sudah tentu ini waktu yang cukup penting untuk kita bincangkan. Kerana saya menganggap bahawa seperti yang Lokman sampaikan tadi, adakah ini boleh kita anggap sebagai fatigue? Political fatigue. Political fatigue. Penat dah nak menghadap politik ni. Apa ceritanya? Ya, tapi kita mulakan dengan Prof. Dr. Kartini dulu. Mungkin peratusan yang agak tidak melepasi separuh sejak kalau kita lihat pada jam 2 petang tadi, Kedah 56%, Kelantan 45%. Kelantan ni saya terperanjat ni 45%. Biasanya orang Kelantan lah paling celik politik dan paling ramai akan turun mengundi. Terengganu 56%, Pulau Pinang 53%, Selangor 51%, Negeri Sembilan 49%. Dan di PRK Terengganu 52%. Jadi mungkin komen awal, kita tidak boleh assume sehingga hari waktu ditutup pusat pengundian. Ada juga komen-komen di live streaming Astro Awani di bawah itu kata, kami nak keluar lewat sikit kerana tahun lalu bila kami pergi pagi jam ataupun panjang beraturnya dan ada hujan. Jadi kali ini ambil pilihan petang pula. Jadi tunggulah, janganlah kalau sangat. Komen-komen itu banyak sekali diberikan di laman sosial Astro Awani. Jadi mungkin kita boleh lihat peratusan yang masih rendah ini berbanding ekspektasi yang kita mahukan. Okey, ada beberapa saya kira petunjuk ataupun argumen yang kita boleh hujahkan. Yang pertama ialah melihat persoalan political decay yang diperkenalkan oleh Francis Fukuyama yang melihat bahawa sampai satu tahap demokrasi itu mengalami satu proses perebutan bila mana banyak perkara-perkara berkenaan demokrasi itu boleh dicabar. Maksudnya di sini mungkin faktor tak suka calon, penat dah mengundi, tapi kita masih lagi kena bayar cukai pintu, cukai jalan, tak ada bawa apa-apa perubahan, not making any difference. Dan yang kedua adalah saya fikir Psy-war. Kita panggil apa ni, Psy-war tactic. Maknanya ia juga bersifat psikologi. Maka kalau kita tak turun mengundi, mungkin ada peluang untuk status quo misalnya. Ataupun kalau kita tidak turun mengundi dengan ramai, boleh juga membuat satu kalihan kerana telah kekal ada status yang sepatutnya telah kekal. Katalah kalau parti A itu telah pun menang dalam parlimen sesuatu negeri tersebut dan DUN di situ juga sudah pasti kok mana pun kita akan menang. Jadi kita tak perlu risau. Cuma sekarang ni persoalannya, adakah political fatigue, balik tadi kita kata political decay,
Saiwar taktik ataupun political fatigue yang sebenarnya melanda negara kita. Macam Haji Nazri kata tadi, tidak mudah untuk membuat kesimpulan kerana ada juga faktor cuaca. Di beberapa tempat dilaporkan akan hujan. Jadi mungkin mereka mengambil isu di hujung-hujung waktu untuk ambil masa sebenarnya sikit lah. turun. Ambil masa sedikit. Prof. Dato' Siva, kita lihat ini bukan trend biasa, bukan trend yang baru. Beberapa siri pilihan raya negeri di Melaka, di Johor dan Sabah dan Sarawak, kita lihat trend yang sama, di bawah 70% pun ada. Adakah itu juga akan kita lihat di penghujung hari ini? Ya, saya rasa kan indikatornya sudah ada sebelum hari pengundian. Bila kempennya suram, ceramah tidak dihadiri, ada yang tidak mahu melihat ia sebagai satu yang penting. Mungkin tidak ada wow factor untuk mereka keluar mengundi. Mungkin ada yang rasakan mandat sudah diberikan di peringkat persekutuan, kenapa perlu keluar di peringkat negeri. Mungkin juga ini merupakan satu protes kepada politiking yang secara berterusan tertumpu kepada pembunuhan karakter, kepada permainan persepsi, sehingga tidak memberikan tumpuan kepada memanusiakan politik ataupun merakyatkan kepimpinan. Barangkali saya rasakan itu isyarat besar. Kalau ini kekal sampailah ke jam 6 nanti, mesejnya jelas bahawa pemimpin dan juga parti politik harus melihat bahawa mereka tidak boleh lagi terus berpolitik. Gencatan politik harus dilakukan untuk memberikan tumpuan agar politik itu menyeronokkan mereka mahu keluar. Kenapa 2018 mereka keluar? Dalam masa 5 tahun berubah. Dan kalau kita perhatikan, kita bandingkan 2018 PRU 83%. 2022 dah turun dah sampai 73%. Dan PRN lagi di dalam konteks sepanjang 5 tahun tu 55%, 65% tak mencecah 70%. Dan barangkali sudah pun diberikan isyarat, tetapi jika masih gagal untuk memahami, apakah ini juga satu bentuk kesedaran, bukannya sekadar kelesuan politik, tapi memberikan kesedaran kepada ahli politik bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya ambil hak yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Jangan ditukar mandat rakyat kepada mandat wakil rakyat. Mandat itu harus dianggap penting supaya penilaian. Kita terus nyatakan bahawa ini adalah hak rakyat, ini harus dimainkan peranannya. Dan dalam pendemokrasian, Malaysia tidak pun mewajibkan pengundi keluar. Mereka boleh memilih untuk tidak keluar dan mereka memilih untuk menunjukkan protes untuk tidak keluar sebagai satu mesej yang jelas kepada kepimpinan, kepada parti politik. Sudahlah. Tapi kita mengharapkan berbaki 2-3 jam ini sila turun, ada masa. Dan bagi Prof juga sedikit tambahan. Kalau kita lihat prosesan, kalau trend ini berterusan hingga ke akhir waktu mengundi ini, adakah ia akan memberi impak kepada keputusan? Ya, saya rasakan sudah pasti ia boleh memberikan satu bentuk kejutan. Kerana peratusan yang rendah lazimnya menyebelahi kerajaan pemerintah. Status Tapi kita quo juga harus ingat bahawa sebelum ini kerajaan yang dibentuk sebagaimana yang ada hari ini acuannya tidak seperti sebelum 2022. Kalau dulu kita sering bandingkan, kalaulah peratusan rendah ia akan menyebelahi Barisan Nasional. Kalau tidak, menyebelahi Pakatan Harapan. Tapi kedua-duanya dalam satu gabungan berhadapan dengan gabungan baru. Jadi dalam konteks semua ini, dalam ujian sekarang ni. Semuanya indikator dan juga saya rasakan kita tidak boleh jadikan ini sebagai satu referendum, pungutan suara. Ini mungkin bersifat sementara. Malahan bagi Perikatan Nasional, mereka mahu menguji apakah sokongan yang diberikan dalam PRU 2022 adalah satu yang tetap atau sementara. Kalau kekal seperti ini, ia menjadi sementara. Dan kepada kerajaan perpaduan, jikalah ini bentuk sokongan, ia juga harus nilai dengan peratusan rendah apakah itu yang mahu diterima. Kemudian kita ada politik ras, etnik, agama yang tidak boleh terkeluar daripada perbincangan dalam konteks negara kita bila latar belakang parti politik hampir semuanya berteraskan pada agama Tak boleh lari. Amin mewakili orang muda. Kita pun muda juga. Muda juga. Okey, maaflah. Okey, kita pun muda juga. Jangan begitu. Saya masih muda juga. Terasa paling muda dalam panel perbincangan Nak tak rambutnya janganlah. Prof, konon dia paling muda. Kalau sebelum kita mulakan live kita tadi, kita bercakap soal banyak perkara yang perlu dipertimbang. Sebagai contoh, kalau keluarga muda, saya ada kawan saya, dia seorang dia balik, dia dah berkahwin, ada anak seorang, isterinya mengundi di Shah Alam, dia naik flight balik ke Terengganu semalam. Okey,
Itu kita faham bahawa mungkin dalam situasi dia mempunyai tiada masalah dari segi kekangan kewangan dan sebagainya. Tapi ini 12 hari bulan. Tak boleh nak dikatakan sebagai tengah bulan. Dah habis dah duit. So minggu depan cuti sekolah. Ya. So banyak perkara yang perlu dipertimbang terutamanya dalam golongan belia, orang muda. Semata-mata nak berkeluarga. Semata-mata nak balik letak satu undi. Nak balik sini balik. Lepas tu nak balik ke Lembah Kelang. So, sebagai orang muda, pandangan Amin, adakah itu juga mempengaruhi faktor dalam pertusan yang agak rendah pada ketika ini? Saya setuju dengan statement daripada Haris sebab yang pertama kita kena lihat ada dua perspektif lah. Satu, keadaan faktor yang kita boleh kawal dan faktor yang kita tidak boleh kawal. So faktor yang kita boleh kawal ini faktor yang kita tidak boleh kawal ini sebagai contoh saya boleh bagi macam sebelum ini kita PRU 15 di peringkat mahasiswa, di peringkat universiti ada inisiatif balik tambang, ada tambang free dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat peraturan-peraturan SPR berdasarkan kes daripada Parlimen Pulau Terengganu tu sudah tidak boleh beri duit politik lah kepada ni menaja bas. Betul. Jadi saya pun setakat ni kalau cek WhatsApp apa semua memang tak nampak inisiatif-inisiatif ni wujud. Excited keterujaan tu so, tak nampak sangat. Selalu at least anak muda ada inisiatif tu tapi dia boleh claim something like that lah. Tapi sekarang ni saya tidak nampak ada. Dan mungkin benda-benda itu dia mengurangkan gelojak semangat anak muda ni untuk bertanding. Keduanya kita tahu sekarang ni bulan 8 banyak universiti yang dah cuti semester. Jadi bila dah start bercuti ni dah tak fikir pasal apa nak mengundi ke apa. Macam hari cakap lah baik lebih fokus ujung minggu ni boleh bercuti sebagainya ya. Itu mungkin yang kita kata boleh tidak boleh kontrol sebab itu adalah keadaan diorang. Tapi kalau boleh kontrol ni saya boleh katakan sejak dari 2020 kita dah lalui bersiri-siri pilihan raya. Ya, bagi saya sebagai anak muda saya sendiri rasa wujud keletihan, kelesuan. Kita penat dengan politicking, kita penat dengan soal kestabilan. Kita saya sebagai CEO, kita penat nak explain macam mana kenapa orang ni lompat, kenapa orang ni tak lompat, kenapa PRN negeri terasing daripada federal. Benda-benda ini yang menjadi satu faktor yang kita tak boleh nak yang kita sepatutnya boleh kontrol, tapi kita tak dapat nak kontrol. Dan saya bagi contoh minggu lepas kita ada buat satu inisiatif kelas demokrasi bersama Fahmi Reza. Bila kita tanya kepada audience, ada yang kata, kenapa? Kena undi ke negeri? Kenapa undi lagi sekali? Kenapa undi? Bulan 11 saya dah undi dah. Kenapa kena undi sekarang? So, bagi saya, selain daripada fatigue ni boleh muncul daripada soal kurangnya literasi lah. Kita nak explain pun terlalu kompleks. 2020, 2021, 2022, 2023. PRN pilihan raya negeri, pilihan raya umum berterusan. Jadi saya rasa wajarlah fatigueness tu berlaku dalam kalangan anak muda. Amin, adakah Amin melihat ini juga sebagai satu cabaran sebenarnya? Kita masih berharap sesuatu yang positif lah untuk keputusan sehingga waktu menutup tadi akan datang jam 6 petang. Tetapi dari pengalaman Amin bersama anak muda, selain daripada kesedaran politik yang amat kurang di kalangan mereka, tetapi adakah itu sebagai satu cabaran kepada kita sebenarnya? Pembuat dasar, ahli politik, kerajaan, akademia dan sebagainya, bahawa kita tak boleh take for granted undi muda ini kerana bila kita dah berikan hak mereka undi 18 itu, tetapi kita tak isi. Kita tak isi. Sebab itu apa yang mereka lalui itu kita macam mempersoalkan mereka. Sedangkan mereka tak tahu apa sebenarnya yang berlaku di hadapan mereka. Amin. Betul. Saya setuju kerana ini memang cabaran terutama kepada penggerak-penggerak anak muda lah yang kita rasakan ada pentingnya untuk kita membantu mereka memahami soal kenegaraan, soal politik. Bagi saya, keadaan pilihan raya negeri ini saya kira parti-parti politik sekarang ni mula take for granted tentang undi anak muda. Sebab kita boleh lihat bagaimana keterujaan anak muda ketika pilihan raya umum ke-15. Mereka turun mengundi. Saya pun mengundi hari ini di Batu Tiga. Tahun lepas saya datang di saluran 5. Memang beratur panjang. Waktu yang sama. Saya memang selalu datang awal.
hari ini saya dan adik saya 2 orang je masuk. Ya. So memang nampak besarlah. Sepatutnya ada bukanlah penolakan. Keterujaan tu itu tak sama. Semakin hilang Ya. ya. Tapi saya rasa faktor-faktor yang boleh dilihat kurangnya keterujaan ini, saya rasa yang pertama adalah soal figura itu sendiri. Figura-figura politik sekarang ini tidak dapat menonjolkan idea-idea berasaskan policy driven. Yang kita banyak dengar adalah sentimen. Seperti mana Prof. Siva cakap, sentimen, ras, agama banyak ditekankan berbanding policy driven. Jadi anak muda ini bila dia tidak disuapkan dengan benda-benda yang objektif, benda-benda yang melibatkan polisi, dia akan pergi ke arah benda-benda yang melibatkan subjektif. Subjektif ni seperti sentimen-sentimen agama, sentimen kaum. Jadi perkara-perkara ni mereka rasa benda-benda ni berlaku, benda ni melelahkan sentimen-sentimen, memenatkan. Jadi akhirnya mereka decide untuk kali ni aku tak pergi mengundi lah sebab aku rasa bendanya sama, pergaduhannya sama, politiknya sama. Jadi saya kira perkara ini adalah satu signal besar kepada parti-parti politik. Andai kata di hujung-hujung ya, mungkin jam 6 nanti kita lihat masih lagi tidak dapat mencapai sasaran ya, mungkin 70% atau 65% ke atas ya. Mungkin ini adalah signal anak muda kepada ahli-ahli politik supaya don't take for granted lah kepada anak muda. Dan kita juga ada dapat respon daripada dalam temu bual kita sebelum ini. Hafizi Razali, pengarah Bower Group Asia juga ada mengemukakan pandangan berkenaan dengan pengundi muda kerana kata beliau, pengundi muda tidak keluar mengundi kerana tidak yakin undian mereka itu akan membawa sebarang perubahan, dan beliau menyatakan, Hafizi, pengarah Bower Group Asia menyatakan bahawa anak muda ini masih lagi kurang faham. Katanya masih lagi kurang faham dan berkenaan dengan keperluan untuk keluar mengundi, yang masih lagi tidak faham berkenaan dengan dinamika politik seperti yang Amin katakan tadi, terus berlanjutan kedinamikannya itu yang berpanjangan. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Hafizi. Kajian di lapangan masih ramai lagi yang tidak memahami kenapa pengundian ini perlu dilakukan lagi sekali walaupun kita baru saja selesai dengan PRU. Jadi faktor-faktor sebegini, pendidikan politik adalah penting untuk kita terapkan. Tapi berbalik kepada soalan tadi, apakah faktor yang membawa kepada pengundian? Selain daripada faktor sama ada ini akan membawa perubahan atau tidak, yang kedua adalah untuk melihat kembali kepada dinamika politik yang telah berlaku dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Ramai yang masih tidak dapat memahami, terutamanya dari sektor ataupun dari bahagian Barisan Nasional. Kenapa perlu kali ini mereka digabungkan bersama dengan seteru musuh mereka yang paling kuat, DAP? Perkara tersebut masih belum dijelaskan dengan lebih terperinci. Okey, itu dia tadi respon daripada Hafizi yang merupakan pengarah Bower Group Asia dalam temu bual kami. Okey, kita nak naikkan race bar. Kalau ini selalunya kalau election ni selalu kita naikkan race bar. Okey, ini merupakan siapa yang akan mendahului. Ini keputusan rasmi nanti. Anda akan nampak refleksnya di tepi itu nanti mengikut negeri-negeri, dan mungkinlah ada yang bertanya kenapa Perikatan Nasional satu tapi BN dan PH ini dua di situ. So ini bermakna bahawa ini kerana BN dan juga PH bukanlah di dalam satu gabungan, mereka hanyalah dalam bentuk kerjasama. Jadi kita asingkan kedua-dua parti politik BN dan juga PH itu, tetapi Perikatan Nasional adalah berdaftar secara rasmi gabungan di antara PAS dan juga Bersatu Gerakan parti-parti lain. So kita letakkan dalam satu kolom. Okey, ini melibatkan negeri-negeri. Nanti keputusan rasmi nanti anda akan mula nampaklah race barnya itu, siapa yang naik untuk mendapatkan sekurang-kurangnya simple majority di situ, melibatkan 6 negeri. Haji. Ya, Prof. Dr. Kartini, kita lihat dalam trend pilihan raya sejak beberapa tahun ini, apabila dinamika politik kita banyak sekali berubah. Kalau Prof dah banyak kali mengundi, pastinya tak sangka Malaysia jadi macam ni kot. Prof Siva pun saya bersetuju tentang itu. Pakatan Harapan boleh bergabung dengan UMNO Barisan Nasional, Bersatu boleh keluar daripada Pakatan Harapan, join pula dengan PAS. Begitu kata perencam sekali politik sekarang. Jadi
mengapa kita juga perlu berlaku jujur dengan politik Malaysia sekarang. Kita tidak boleh terlampau sentimen, terlampau emosi bahawa dulu macam ni, dulu kenapa sekarang macam ni. Jadi mengapa kita perlu lihat real politik sekarang supaya kita tidak kecewa dengan Malaysia ini. Soalan tu memang nampak ringan tapi berat isi dia. Okey, saya kira pertama sekali ramai yang masih belum faham. Kalau belum faham masih lagi keliru. Yang macam Haji Nazri katakan, boleh bertukar-tukar partners. Kerana mereka belum lagi memahami bagaimana konteks permuafakatan yang asal menggunakan apa yang saya rasa Aaron Lipat banyak dirujuk. Namun begitu telah bertukar menjadi strategic group. Strategic interest yang dibawa oleh Hans-Dieter Evers bahawa pertukaran partners dalam pemuafakatan itu sendiri adalah bertujuan dalam maksud kepentingan. Sama juga macam mana kita memahami UMNO satu ketika dulu atau BN menolak DAP, no DAP, no Anwar, tapi kini tiba-tiba boleh tidur sebantal. Jadi perkara begini adalah berlaku disebabkan strategic interest yang berubah dan disesuaikan demi survival politik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, balik pada perbincangan mengapa begitu lesu orang yang keluar, kita nak tanya siapa yang tak keluar. Yang tak keluar ini adakah protes daripada pengundi PHBN ataupun PN sendiri. Kalau tengok di Kelantan, walaupun tak rendah, tetapi kalau tanya orang Kelantan, orang PN semua turun, kata dia. Yang protes di PHBN. Seolah-olah mereka mahu menunjukkan mereka belum tidak puas hati, akar umbi tidak melihat perkahwinan PHBN itu membawa keberuntungan. It's a fatal attraction. Penarikan yang sebenarnya tidak membawa keberuntungan kepada kedua-duanya, terutama sekali akar umbi kepada BN. Dan mungkin juga dalam DAP sendiri. DAP is in disarray dalam melihat kepada mungkin UMNO sebagai liability kepada kekuatan Pakatan Harapan sendiri. Jadi perkara ini yang saya rasa begitu berbolak-balik dan menyebabkan ramai yang keliru, berjauh hati dan memikirkan apa yang sebenarnya dalam pilihan ini. Should I vote someone evil or lesser evil? Atau shouldn't vote, terus tak payah undi. Kedua-dua yang dirasakan tidak membawa rupa calon dan parti yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Seperti mana yang Amin katakan tadi. Semua mahukan orang baru, orang yang bawa aspirasi kepada bagaimana memanfaatkan dasar, undi, agenda kepada perubahan. Tapi sebaliknya, balik-balik, caci nista lagi. Masih lagi menggunakan sentimen sebagai menjatuhkan. Bila nak naik, nak tarik kain. Itu masalahnya. Jadi politik Malaysia ni tak mahu begitu. Mereka telah ada literasi yang lain, terutama sekali orang muda. Aspirasi mereka mahu melihat negara ini maju. Dan mereka menyedari dalam melihat aspek inflasi dan ekonomi, bahawa yang kekurangan di sini ialah penawaran kepada skill job. Sebab yang pekerja mahir, banyak kat Malaysia ni. Jadi engineer tapi kerja di McDonald. Jadi di mana hala tuju negara untuk membuka ruang yang lebih besar kepada skill job, bekerja mahir, dan bagaimana mewujudkan, menjadi pemboleh daya, mewujudkan kerja-kerja baru yang sesuai dengan kemahiran yang sedia ada di Malaysia. Saya rasa pelabur di luar juga, kalau kita tengok Gili sendiri, Gili sendiri memilih, tidak memilih Thailand ataupun Indonesia, tapi mahu datang ke Malaysia. Begitu juga Elon Musk. Kampung Prof Sibah tu. Itulah. Jadi saya lihat itu mereka ada keyakinan dan yakin bahawa Malaysia banyak mempunyai tenaga pakar. Potensi yang sangat baik. Cuma bagaimana negara ini mencanaikan apa yang sedia ada, cakna dengan apa yang sepatutnya membawa perubahan yang lebih baik. Prof Datuk Sibah, adakah ini pentasnya platform seperti awal inilah perbincangan yang lebih telus, yang lebih berterus terang. Kita perlu memberi gambaran bahawa real politik begitu cepat berubah. Dan apabila sentimen-sentimen yang konvensional itu masih mendominasi pemikiran terutamanya di kalangan rakyat, sedangkan di atas pencatur politik di atas ini mereka boleh bersama, mereka boleh bergerak seiringan dan mereka melihat kepentingan-kepentingan seperti mana Prof tadi. Adakah ini yang sepatutnya perlu dijelaskan lebih, dan juga rakyat perlu sedar bahawa mereka berperanan banyak bentuk, bukan hanya pilihan raya. Ketika mereka menjadi pekerja, ketika mereka orang kata pun menjadi seorang penjawat awam dan sebagainya. Ini sebagai elemen-elemen demokrasi yang sentiasa sepatutnya kita bugarkan, dan akhirnya Malaysia akan bergerak ke hadapan. Siapa pun menjadi kerajaan tak ada masalah. Yang penting polisi yang lebih kompeten leadersnya, dan kita lihat di negara maju mereka bertukar konservatif pada Labour pada konservatif, tetapi agenda negara itu tak pernah berubah. Prof. Bagi saya, kita masih terikat pada 3 nilai besar dalam konteks politik tanah air. Kita bercakap
politik adalah seni segala kemungkinan. Politik negara kita masih politik angka dan dalam konteks negara kita tidak ada musuh atau lawan yang tetap, hanya kepentingan. Daripada kerangka tersebut, ia membawa kepada penggabungan besar yang perlu dipersoalkan melalui cetusan sumbangsaran aktiviti program wacana seperti ini. Sudah pasti untuk melihat apakah gabungan itu dibentuk berdasarkan kepada keselesaan ataupun gabungan berdasarkan pada rasa tanggungjawab. Di manakah letaknya falsafah, ideologi ataupun masing-masing bersedia untuk membuahkan sebuah kerajaan hanya mengikut keselesaan. Dan dalam konteks ini, rakyat harus bersifat rasional praktikal, tidak boleh bersifat emosional. Harus melihat bahawa secara jujurnya bersifat waras dalam konteks politik, memahami bahawa ada sifat perkongsian kepunyaan, jangan terlalu taksub. Bila terlalu taksub, dia rasa kecewa, protes, dan marah dan juga melahirkan pelbagai ungkapan yang mana sudah ada media sosial untuk mengutarakan apa saja pandangan. Tetapi dalam konteks ini, saya percaya yang tidak keluar mengundi ini bukan saja dalam barangkali anak muda, mungkin juga yang melakukan protes, yang mungkin selama ini mempunyai sifat walak, sifat kesetiaan, taksub, dan kini melakukan ini mungkin untuk menyampaikan hasrat hati bagaimanakah pengisian yang sepatutnya dilakukan. Dan saya percaya dalam konteks ini kita perlu meningkatkan literasi politik. Literasi politik ini siapa yang harus lakukan? Keluarga, asasnya. Dalam keluarga, tidak boleh keluar daripada kerangka besar untuk menerangkan supaya mereka memberikan maksud dan makna politik itu penting, tapi sejauh manakah ada transisi ke atas tahap kematangan. Kita sentiasa menyoal tahap kematangan dalam kalangan anak muda. Tapi tahap kematangan dalam kalangan dewasa bagaimana? Kalau kita lihat di dalam... tak masuk, boleh masuk berfikir. Kita katakan seseorang yang berpendidikan, dia bersifat liberal, sederhana. Tetapi di sinilah kita lihat, ada golongan yang terlalu beria untuk mempertahankan nilainya. Kita harus boleh bersetuju dalam tidak bersetuju. Kita boleh harus bersetuju dalam bersetuju. Barulah kita sampai kepada tahap kematangan yang saya rasakan boleh diraihkan. Di sini ada bucu-bucu pemisah, tapi kita harus mencari titik-titik persamaan. Lebih banyak titik. Di mana kita hormat, iktiraf, wujudnya perbezaan pandangan, tapi itu tidak bermakna sampai tahap permusuhan, persengketaan politik. Dan kita tahu itu matlamat Kebawah Duli yang Tuan Agong titah baginda ketika itu datanglah bersama. Soal perpaduan dalam politik adalah untuk mengelak apa yang barangkali berlaku hari ini. Dia Kebawah Duli mahu melihat bahawa kita meraihkan demokrasi, cabang yang memberikan kebebasan, tapi jangan salah gunakan cabang tersebut sehingga mengganggu gugat kestabilan, keadaan tidak menentu yang mengancam keamanan, keselamatan dan lebih besar kesejahteraan rakyat. Bagaimana usaha merakyatkan kepimpinan. Dan itulah yang perlu dilakukan. Dan saya rasakan apa yang Awani lakukan dan bagaimana program-program dilakukan oleh pelbagai pihak bertujuan supaya segala lapisan masyarakat mahu memahami, mahu boleh dididik, mahu boleh diasuh pentingnya soal literasi politik, keluarga, institusi pendidikan, media, agensi berwajib, pemimpin harus menjadi contoh, rakan sebaya, harus jangan hanya mempengaruhi tetapi memperlihatkan secara waras, secara rasional dan diri sendiri harus mengambil inisiatif. Bila sampai informasi, nilai dan juga perhatikan yang manakah yang boleh diguna pakai supaya tidak mengganggu gugat apa yang telah kita bina selama ini. Jadi proses demokrasi yang kita lihat hari ini harus melihat pada kerencaman dalam konteks negara kita. Politik menjadi rencam seperti yang dikatakan oleh Tuan Haji tadi, tapi kerencaman itu harus dipelihara dan menjadi tanggungjawab bersama. Bukan sekadar parti politik atau pemimpin, tapi diri sendiri sebagai pengundi. Harus menjalankan tanggungjawab walaupun tak suka. Tapi keluarlah undi untuk menunjukkan bahawa ada pilihan yang boleh dibuat supaya setiap undi itu nilainya cukup besar. Bukan kepada keluarga dia, bukan pada diri dia, tetapi kepada negara dan keseluruhan masyarakat merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Menarik. Boleh saya sedikit tentang pendidikan yang bermula daripada rumah. Ramai yang melihat benarlah rumah itu, keluarga itu adalah unit paling asas. Namun kalau kita perhatikan best practice di Barat, dia memulakan literasi politik ini bersifat institutionalized.
diinstitusikan, maknanya berlaku satu pendidikan formal untuk memahami sosiologi masyarakat, mengenali apa itu demokrasi, faham apa tanggungjawab pemimpin. Kalau demokrasi itu diungkapkan sebagai for the people, of the people, by the people, apa sebenarnya tanggungjawab yang digalas? Saya kira Malaysia perlu mengubah, mengambil satu inisiatif untuk menjadikan pendidikan literasi sosiologi dan politik itu sebagai sebahagian daripada silibus pendidikan. Di luar negara, umur 15 tahun, dia dah didedahkan dengan fahaman pengajian sosiologi dan demokrasi. Jadi dia faham. Jadi 15 tahun tu sudah boleh memegang jawatan sebagai mereka sudah boleh bekerja jadi union leader. Jadi pendedahan awal itu lebih menyamankan bagi mereka yang faham apa maksud sosiologi dan politik. Sebab dah kalau ikutkan ialah contoh berpuluh tahun pangkah warna biru tiba-tiba nak kena dalam kertas undi tu tak ada logo itu, nak kena tukar mengundi lain. Kita bercakap pasal warga emas, stigma yang dah berpuluh tahun memangkah logo yang sama, tiba-tiba dalam kertas undi tak ada option logo itu. Bayangkan 2018 yang menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional adalah Pakatan Harapan. Betul. Dan kini penyokong Barisan Nasional harus menyokong parti yang telah menumbangkan mereka. Tapi di sinilah yang menguji tahap kematangan itu. Betul-betul bersama dah dibentuk kerajaan dan di sinilah saya rasa psikik rasional tu. Bagaimana nak diubah. Di sini dilema saya rasa sehingga mempengaruhi sebahagian tak keluar. Mungkin Sedikit sebelum kita rehat, Amin, kalau kita lihat ini di kalangan orang veteran, orang lama dalam politik lah, yang banyak kali dah mengundi ni, saya rasa stigma macam itu berlaku. Tetapi anak muda dia fluid, dia dynamic. Anak muda kalau muka mundi pertama kali 2018 itu kali ini kali ketiga lah, termasuk pilihan raya negeri dan sebagainya. Kalau undi 18 yang wajib itu pada 2022 yang lepas, ini kali kedua. Jadi mereka ini tidak ada reference, mereka tidak ada kiblat, mereka begitu fluid. Tetapi apabila kita lihat komen juga, mereka suka benda yang viral, mereka yang suka yang popular, hype. That's why Datuk Seri Sanusi itu memang hype. Kerana mereka suka macam tu, suka jokes, humor dan senang berinteraksi dengan anak muda dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat nilai undi seperti Prof Datuk Siva katakan tadi, begitu besar, kita benda ni tak boleh main-main, bukan hanya hype saja, bukan untuk humor saja. Nak pilih menteri besar, nak pilih kepimpinan negeri yang akan mencaturkan pembangunan, yang akan mewujudkan peluang pekerjaan seperti Prof Dr. Kartini katakan tadi. Jadi ini satu lagi ruang yang perlu kita lihat. Adakah Amin bersetuju tentang itu? Saya bersetuju dengan perkara itu dan kita boleh lihat kalau kita baca firma-firma kajian yang baru keluarkan sebelum ni, Ilham Center, Merdeka Center, Email Research dan sebagainya. Kita boleh lihat Ilham Center punya laporan. Dia mengeluarkan, dia kata anak muda yang polanya 18 ke 25 ada kecenderungan untuk mengikut Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Daripada premis stance itu saya nampak pertama selain saya rasa anak muda ni dia datang mengundi selain daripada keterujaan dia nak mengundi, dia macam first time rasa ialah sebagai pesta demokrasi. Excitement lah. Bagi saya adalah keterujaan terhadap figura juga. Walaupun kita tahu ada certain yang tidak bersetuju. Maksudnya mereka ni orang politik, penat orang politik, malas nak orang politik ni kompleks dan sebagainya. Tapi ada yang teruja dengan figura-figura. Saya bagi contoh Datuk Seri Sanusi sendiri, di Kedah mereka lihat Datuk Seri Sanusi ini sebagai satu figura ikon, ikon dan sebagainya. Dan ini yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional. Mereka cuba bawa figura-figura yang populis untuk bertanding di pilihan raya kali ini. Saya bagi contoh Badrul Bahtiar, pemain bola sepak negeri Kedah. Siapa sangka dia bermain di bola sepak mewakili Malaysia, tiba-tiba mengumumkan bertanding sebagai calon Perikatan Nasional. Termasuklah di Ultimate Ampang. Ultimate. Pakatan Harapan Ultimate. Maksud saya politik di Malaysia ini mereka perlu membawa ke arah populis. Kerana sekarang ini anak muda suka benda yang trendy, benda yang viral. Mereka tidak suka berbincang benda-benda yang berat, benda-benda yang keras macam dasar. Dasar ini orang panggil tidak seksi lah katanya kan. Kalau benda-benda yang trendy ni yang boleh di engage di media sosial, di TikTok, mereka lebih minat. Sebab itu bagi saya pendekatan parti-parti sekarang mereka cuba membawa idea-idea populis ini. Tetapi
Tetapi Itu yang saya jika dia ada tetapi dia tu. tetapi idea populis ini tidak boleh diteruskan, tidak boleh disambung, tidak boleh digunakan semelampau-lampauan. Kita kalau minum air, kalau letak gula lebih, kita rasa mual kan. Bagi saya populis tu lebih kurang itulah. Maksudnya kalau kita letak lebih kita bawa idea populisme ini dalam politik dengan lebih, saya rasa benda ini akan menjadi satu benda yang meleweh, yang meletihkan, dan dia menikam rasa- semula. dia akan makan diri balik. Sebab itu bagi saya betul, saya setuju dengan pandangan Prof Kartini dan Prof Siva mengenai literasi politik. Orang sebut literasi politik, pendidikan politik, orang dah takut dah sebab sebut pekanan politik. Tapi sebenarnya pendidikan politik ni kita tak mengajar untuk berpihak kepada mana-mana. Kita mengajar mereka supaya mereka faham bahawa bagaimana sistem kenegaraan, bagaimana kerajaan negeri mentadbir. Ini sekarang ni kita berbincang pasal pilihan raya negeri, tapi anak muda sekarang banyak fokus sentuh isu nasional. Sepatutnya kita perlu sedar bahawa pilihan negeri adalah untuk isu-isu negeri, isu-isu yang melibatkan hutan, isu-isu yang melibatkan berkait dengan kerajaan negeri. Sepatutnya diketengahkan itu. Maksud saya literasi itu penting, dan kita pun tidak boleh menghukum juga anak muda yang tidak tahu. Tidak tahu itu bukan bermakna mereka saja-saja tidak tahu. Kadang-kadang perkara literasi itu tak sampai kepada mereka, dan kita tidak boleh menghukum. Saya tonton Prof Siva komen pagi tadi tentang anak muda. Jadi saya setuju dengan pendapat Prof Siva bahawa anak muda ini tidak boleh dihukum, anak muda ini harus diberi peluang, harus diberikan kebebasan untuk mereka explore. Tetapi dalam proses eksplorasi itu, pandangan saya perlu ada guideline, panduan. Panduan inilah yang bagi saya literasi politik lah. Dan yang vacuum ini perlu diisi oleh CSO, perlu diisi oleh agensi-agensi seperti Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya rasa Suruhanjaya Pilihan Raya ada Akademik Pilihan Raya yang sepatutnya diperkasakan untuk untuk educate people mengenai pilihan raya dan juga sistem. Jadi itu pandangan saya. Okey, Dah sudah ada tentu. statistik pukul 3 belum ni? Kejap lagi kita akan bawakan. Kita tunggu. Kita akan ke Lokman. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika, dan selepas ini kita nak sambung perbincangan seronok lagi cakap politainment, politik entertainment. Politainment tu menarik untuk kita bawakan melihat kepada karakter-karakter individu popular ini. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.